Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita tidak dikejutkan. Kita hanya menyangka bahawa Perdana Menteri Mahiuddin akan memutuskan untuk membatalkan sidang parlimen. Kita menemui speaker pada hari Khamis. Beliau berdolak-dalik seperti biasa dan mengatakan Ketua Pengarah Kesihatan dan akhirnya keputusan Perdana Menteri. Alasannya kes COVID meningkat. Kes ni dah 70,000, 17,000 dah berhari-hari dah. Apa yang anda kejutkan? Kita ikut semua peraturan sekatan, ada masa ramai, ada masa kurangkan, semua itu diikuti. Tapi ternyata Perdana Menteri memang tidak mahu mengadakan parlimen. Ada parlimen khas itu sekadar terpaksa kerana titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong untuk menghormati prinsip demokrasi berparlimen. Tetapi seperti kita tahu, itu pun menjadi suatu sidang khas, bahas terbatas, tidak ada pengundian dan tak sempat bijak. Hospital, doktor yang terpaksa mogok kerana tidak diberi layanan sebaiknya. Bertahun-tahun. Dan hari ini dikerah mereka untuk bekerja kuat tetapi tidak ada jaminan masa depan. Kemudian hospital sesak, penuh. Vaksin sekarang diwar-warkan kerana meningkat. Tak dicerita bahawa kita terlewat 6 bulan. Tak dijawab kenyataan bahawa masih ada stok berjuta yang di Fama Niaga. Semua ini dipadamkan. Jadi untuk lari pada masalah ini, tahan diadakan parlimen. Hari Khamis walaupun ada, tetapi sebaik saja ada titah daripada Tuanku Yang di-Pertuan Agong, terus ditangguh dan kemudian dileraikan. Jadi oleh yang demikian, kita yang menggesa dan mendesak parlimen diadakan sebab apa? Sebab kita dah beri amanah kepada mereka. 72 menteri diberikan amanah untuk mengendali. Mereka gagal. Berapa kes hari ini? 17,786. Berapa angka kematian? 165. Berapa korban sepanjang setahun yang lalu ini? 9,024. Berapa jumlah yang kes positif? 1.13 juta orang. Bagaimana dikatakan bahawa cara dan kaedah ini boleh dipercayai? Kita tak percaya bahawa pimpinan yang ada, pengendalian cara yang ada, betapa jauh dan susah barisan hadapan, doktor, nurse dan lain-lain berkorban, berkhidmat, bertungkus lumus, tidak akan menyelesaikan kerana dasar pelaksanaannya dan kelemahan-kelemahan yang nyata. Apa bukti dia? Ya, ada stimulus package, pelbagai nama package lah, perangsangan, pemulihan, perkasa dan sebagainya. Ya. Bunyi ratus-ratus bilion. Tapi kita tahu 180 bilion itu wang KWSP, maknanya wang rakyat. Moratorium yang sebahagian diluluskan, itu wang pinjaman yang perlu dibayar semula. Yang suntikan sebenarnya itu jauh lebih rendah daripada kebanyakan negara. 83 bilion wang. Tapi itu pun seperti mana kita sebut dalam beberapa kes, termasuk vaksin. Saya tanya satu yang agak spesifik, PPV, Mega di PWTC, kontrak-kontrak kecil itu diberikan, tidak ada jawapan yang memuaskan. Bagaimana tentang penilaian prestasi ekonomi? Kita parah. Di Economist, Bloomberg, itu disamakan terakhir atau kedua yang terendah, termasuk Bloomberg baru-baru ini. Dalam Nikkei, penilaian Nikkei untuk negara-negara, keupayaan negara menangani masalah COVID, kita itu masih tercorot di tingkat yang paling rendah. Jadi, kalau ini keupayaan yang dilakukan, dan apa kita boleh harapkan pimpinan yang ada sekarang untuk mengendali? Ini soalnya, soal rakyat
yang bunuh diri, yang mati, yang sakit, yang hospital tak dapat kendali. Wang diluluskan puluh-puluh bilion. Tetapi inilah masalahnya. Yang ditahu lockdown, PKP, PKPD, dan kita di antara yang paling keras, paling lama melaksanakan ini. Dia tak kira langsung tentang susah payah orang ini. Kita bercakaplah bagaimanapun, jahatkan, kemudian dia jawab ikut rentak dia. Ini yang menyebabkan anak-anak muda juga turut gelisah. Kerana pengangguran tinggi, pengangguran siswa azhar amat tinggi. Bukan ruang ini, saya telah jelaskan beberapa kali. Sebab itulah anak-anak muda mengambil tindakan yang berani sebagai jurubicara rakyat, conscience of the majority, menyuarakan pandangan mereka lawan kerana kerajaan sekarang gagal. Jadi ini yang kadang-kadang dipinggirkan, tidak dibangkitkan, seolah-olah kita ada kegairahan untuk berkuasa, padahal kerana gagal. Kemudian bicara soal demokrasi, tapi tak berani adakan parlimen. Adakan parlimen kalau terpaksa, tidak ada pengundian kerana takut akan kalah. Dan bukan takut, mereka memang tahu bahawa jumlahnya itu sudah kurang. Patutnya seorang yang ada akhlak dan integriti dan kewibawaan patut undur. Sampai sekarang ini berlawan semua. Lawan dengan doktor, lawan dengan anak muda, lawan dengan Yang di-Pertuan Agong pun. Seperti mana yang saya ungkapkan semalam, ada yang mengatakan ini soal teknikal. Agong sebut langgar perlembagaan, langgar kuasa raja, mengenepikan parlimen. Apa jawapan? Ini kuasa kami, 40. Perkara 41 dalam kurungan. Bukankah ini biadab? Ini dalam negara kita, dalam pimpinan negara kita, belum pernah kita lihat penderhakaan yang seperti ini. Yang saya muskil, bagaimana mungkin menteri-menteri Melayu dan beberapa orang yang bukan Bumi Putera boleh hanya diam ataupun memilih untuk mencabar keputusan Tuanku dengan memberi kenyataan menyokong Perdana Menteri yang ada sekarang, yang hilang keabsahan, legitimasi dan jumlah, dan yang kemudian mengambil tindakan mencabar tafsiran dan keputusan Yang di-Pertuan Agong. Dan tentulah yang ada, saya lihat, kalaupun yang sedikit sebanyak menyokong mereka ini, kemananya Jacob. Masa inilah nak fitnah, masa ini nak timbulkan keresahan. Jadi fake news pun tersebar. Ini katanya Anwar mengadap Yang di-Pertuan Agong. Saya nak nasihatkan kepada media, kalau nak lapor, biar tanya sumber yang sahih. Kalau saya mengadap Yang di-Pertuan Agong, itu kenyataan yang mesti dia pejabat saya atau pejabat ketua pembangkang. Takkanlah ada melalui sumber-sumber yang boleh dipercayai, sumber yang dekat dengan PKR. Ini tak boleh. Jangan kita terperangkap dengan mainan kotor Perikatan Nasional dengan anak-anak JKOM yang saya nak nasihat. Kedudukan mereka tak lama. Jadi jangan terlalu takabur, jangan terlalu sombong, istighfar dan lakukan yang sebaiknya. Jangan fitnah dan mengelirukan. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.